Diberi kepercayaan memegang jawatan sebagai Ketua Puteri UMNO, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan serta Ahli Parlimen Masjid Tanah Melaka, satu pencapaian yang amat membanggakan bagi Datuk Mas Ermiati Samsudin pada usianya baru memasuki awal 40-an. Pada masa sama, sikap ramah dan mesra anak kedua daripada 6 beradik ini dengan sesiapa sahaja selain selesa membahasakan diri sebagai KMI di depan khalayak membuktikan beliau tidak mahu mewujudkan sebarang jurang. Malah kepribadiannya yang bersahaja dan sikap keterbukaannya berkongsi segala aktiviti hariannya di laman Instagram dan kerap berbalas komen dengan pengikutnya mencerminkan dirinya yang tidak memandang latar belakang. Namun kebelakangan ini ibu kepada 5 anak itu menjadi bualan apabila dilihat kerap menyertai aktiviti lasak dan ekstrim seperti luncur udara, menyelam dan mendaki gunung hingga ada menyamakan beliau jelmaan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin versi wanita. Ikuti perkongsian Mas Ermiati yang juga Presiden Persekutuan Dutchball Malaysia kepada wartawan harian Metro dalam Cafe Ahad minggu ini. So, maksudnya 1 bulan 1 2017 I start my new year. Di kala itu semua orang hari cuti. Tetapi saya dah pun panggil saya punya personal trainer datang rumah, Benny, untuk the train. Dan Benny very supportive, very penyambar orangnya, dan saya memerlukan orang itu dalam membentuk dan juga memberi bantuan kepada saya untuk saya proses dalam orang. Jadi I think the struggle tu first 2 months lah. Saya stop nasi, saya nak arrange balik saya punya ni diet dan stop ni, dan akhirnya so saya lah sampailah ini dah bulan yang ke-11. Yang itu selepas saya dah dapat target, sebab sebelum ni saya memang minat, saya suka, tetapi kadang-kadang benda tu terkekang, saya tak boleh. So banyak diving memang last year saya dah mula, tetapi bila paragliding, hiking is macam yang memudahkan. Bila you dah maksudnya sudah ada energi, ada dan dah biasa, so it's easy for you to buat apa saja. Orang tanya, kenapa baru sekarang? It's actually saya daripada zaman sekolah dulu, saya memang dah aktif, dah memang menunjukkan saya memang lasak. Kalau tanya siapa yang kenal saya waktu saya sekolah, waktu saya universiti, they will say, that is Amy. This is Amy. This is Amy memang dari dulu. Sebab tu saya cakap tadi, kalau siapa yang kenal saya sejak saya sekolah, sejak saya belajar dekat UC, ini adalah Amy. So orang akan tahu how saya sebenarnya. Dan cuma like I said, terkekang itu kerana apa? Kadang-kadang kerana mungkin ada sebab apabila saya dah kurang sikit berat badannya, so saya dah enjoy. So that's why next year saya target akan hilang lagi for the next 10 kilo insyaAllah. Dalam struggle juga ni, it's not easy. Tetapi saya harap saya terus istiqamah lah dalam untuk urus badan, bukannya untuk hanya untuk kelihatan cantik, itu perkara kedua, tetapi saya ingin sihat. Kalau nak cakap aktiviti lasak ni, kadang-kadang yang ekstrim sport ni ada juga lelaki yang takut, kan? So it doesn't mean that macam, maksudnya kalau ekstrim perkara-perkara sukan ekstrim ni ataupun lasak ni, kadang-kadang ada juga lelaki tak buat. So dia bukannya sekali, I think dia bergantung pada individu. Contoh macam panjat gunung is not my passion lah, bukannya saya punya minat. Panjat gunung bukannya saya punya minat, tetapi disebabkan saya tengok budak-budak ataupun belia-belia yang mereka sanggup, dia punya minat. So saya cakap, kalau saya tak buat ni, saya malu lah. So I challenge myself. So I want to challenge myself, bukan hanya setakat hantar orang, suruh orang panjat, tetapi ni masa macam kena juga buat, kena juga ya. Suruhlah saya terjun ke apa ke, saya terbang ke, saya boleh buat. Tapi kalau untuk panjat, harga nak panjat gunung tu satu kekentalan jiwa yang cukup besar perlu ada. Ketinggian itu kita berperang dengan psikologi, bukan hanya fizikal, psikologi yang main peranan penting. Sebab itu kalau kita gagal dari segi kawal kita punya minda, dan kita akan, the whole body system tu akan terus lemah automatically. Basic pastinya nak kena ada, kita dah ready dari segi fizikal lah. Yang keduanya dari segi pakaian pun mainkan peranan penting. Tetapi kalau yang tak ada, yang itu pun tak ada, just saya baca dan saya dapatkan pandangan daripada kawan-kawan yang dah panjat. Last year saya ambil saya punya
lesen di Tioman, dalam Start in Tioman, salah satu program di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Negeri Pahang, dan saya ambil lesen. That was my first time. Dan yang baru-baru ni saya lead untuk ekspedisi untuk underwater human change yang terpanjang di Malaysia. Kita buat rekod di Malaysia. Sebenarnya ini kali pertama, dan saya bertuah sebab apabila kita brainstorm sekarang ini dan disambut dan kita terus implement, saya mempunyai satu tim, sama ada dari segi pihak kementerian, sama juga dengan pihak mereka yang di dalam industri, Muslimah Divers, dan Supatek dan sebagainya yang turut sama merealisasikan impian tu. Sebenarnya wanita boleh lakukan apa saja. Sebab itu saya agak kecewa apabila Malaysia buat rekod tak nak merekodkan rekod kami, kerana dia nak lebih daripada 100 lebih. Malaysia buat rekod, kita ada yang 190 divers tu. Okey, itu pelbagai lelaki, perempuan, tua, muda. Wanita tu tidak. Wanita hanya rekod daripada pihak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. I just do my own certificate. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Tugas saya adalah untuk sama-sama membantu industri pelancongan dan juga untuk mengekalkan dan juga untuk mempromosikan kebudayaan dan warisan negara kita. Dan sebab itu banyak perkara yang harus kita ambil kira, dan juga kita lihat kita bukan hanya menggalakkan orang untuk pergi, menggalakkan orang untuk melihat, menggalakkan orang untuk makan, menggalakkan orang untuk enjoy the performance, tetapi kita juga kalau kita boleh sendiri lakukan, itu lebih baik. Dan supaya yang ketiga, supaya ada rasa macam ada jiwa untuk kita pergi nak mempromosi, kita cakap daripada hati sebab kita dah buat. Saya dulu mantan Exco Majlis Kerja Tertinggi 4B Malaysia, dan juga hari ini saya masih memegang tampuk kepimpinan Puteri UMNO Malaysia. Penting untuk saya memberi message dan juga untuk melakukan ini supaya wanita muda di luar sana pun merasakan bahawa ini tidak bahaya pun nak buat benda-benda ni. So saya berterima kasih sekali. Hari ini kita tengok untuk wanita-wanita yang ada involved dalam aktiviti lasak dan ekstrim ni, dan kita tengok kalau dulu stigma masyarakat terhadap mereka ni, dia akan rasa macam apalah kau ni macam jantan, macam tak ada benda lain, tak ada benda baik dah ke nak buat dan sebagainya, kenapa nak menghabiskan masa, nak menghabiskan banyak lagi kerja lain. Tetapi hari ini stigma masyarakat sudah berubah. Itu saja halangan, itu sebab berani untuk ke hadapan, berani untuk memecah halangan yang ada tembok pemisah dalam diri mereka. So saya kira dengan aktiviti Supamek ini ianya membantu. Saya apabila buat macam ni, saya punya suami satu sebab dia pun tak ada bagi halangan. So dia kata awak nak buat, dan dia buatlah. Itu dah cukup. Itu lesen besar. Itu lesen besar. Dan dia sendiri, walaupun dia sendiri gayat, tetapi kalau dia kata kalau nak buat, buat. Kalau awak nak naik, awak naik. Saya tidak kata saya hanya bekerja untuk kerja untuk kementerian semata-mata, untuk parti semata-mata, dan saya mengabaikan keluarga. Kita harus bijak untuk mengaturkan masa, membahagikan masa dan memberi keutamaan sekiranya perlu. Dan apabila kita bijak tu harus ada disiplin. Dan saya kata kita dah susun jadual dah disusun. Maksudnya disiplin kena follow lah. Kalau kata gym sekian ni, kena treadmill ni, so kena follow lah. Saya kira Isau dia kadang-kadang tak memerlukan masa yang besar, masa yang banyak untuk ni. Masa yang berkualiti cukup penting. So kualiti, kalau misalnya kata pagi saya akan kejut anak saya cepat-cepat supaya saya dapat main dengan dia sebelum saya ni. So saya main, saya akan pasti saya letakkan telefon kat tepi, saya takkan ni supaya nanti dia, kalau saya dah retract dekat telefon dan sebagainya, dah menjadi benda lain. IG adalah satu tempat yang saya kira tempat yang santai untuk saya share. Compare pada Facebook, Twitter, dan IG saya rasa saya relax sikit dan saya boleh kongsikan banyak perkara lah yang lebih relax, lebih santai dan juga lebih open. So maksudnya kalau mereka merasakan bahawa IG ni saya nampak lagi relax, then I think the best lah.